ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nadir Masjid Al-Irsyad, barisan ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu, dan ini pertemuan pertama untuk tahun 1444 Hijrah ini. Mudah-mudahan tahun ini adalah yang terbaik buat kita semua. Muslimin muslimat yang dikasihi, insya-Allah pada malam ni kita sambung pada kata hikmah yang ke-37 menerusi kitab Al-Hikam, kitab Al-Hikam karangan Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Pada kata hikmah yang ke-37 ini, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi fi daraini amin. Kana Allahu wa la syai'un ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Pendek je ya. Pengarang ini mengambil kata hikmah ini, yang mana kata-kata ini juga adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selalu saya sebutkan di sini pengajian kitab tasawuf ini antara yang terbaiknya ialah kitab karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kerana pengarang ini selalu mengambil Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam kata hikmah dia. Makna kata hikmah ini iaitu Allah itu ada dan tiada sesuatu di sampingnya. Kana Allahu, Allah itu ada, wala syai'un ma'ahu, tidak ada sesuatu di sampingnya, beserta dengannya. Wa huwal an ala ma alaihi kana, dan dia kini sebagaimana adanya dahulu. Ya. Baik, begini hadirin sekalian. Mafhum dia begini ya. Allah Subhanahu wa taala itu yang sifatnya qadim, sejak azali lagi. Allah itu juga esa, yang mana tiada awalan dan tiada akhiran, tidak ada kesudahan. Ataupun kita kata baqa lah, kekal ya. Tak ada awal, tak ada akhir. Justru tidaklah layak untuk kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menerima perubahan seperti mana makhluk. Tak boleh kita nak menyertakan Allah itu dengan sesuatu, kerana Allah itu tidak layak untuk disertakan sesuatu atas dirinya. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan masa dan tempat. Allah Ta'ala yang menciptakan saiz besar kecil. Bumi besar mana, bulan besar mana, saiz ni berapa, itu semua makhluk. Mudah kata, maksud makhluk, definisi makhluk ialah kullu ma siwallah, setiap sesuatu selain daripada Allah itu adalah makhluk. Termasuklah tempat, masa, waktu dan sebagainya.
Ya. Kita tak boleh nak kaitkan Allah itu di tempat sekian-sekian, kerana tempat itu makhluk yang diciptakan. Tak boleh kita kaitkan dengan masa. Kita boleh kaitkan dengan masa. Dulu, sekarang, esok, akan datang. Allah tidak terikat dengan masa-masa begitu, kerana masa ataupun waktu itu adalah makhluk. Asy-Syurnubi berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak disertai zaman dan tidak disertai dengan tempat, kerana kedua-duanya adalah makhluk Allah, macam kita sebut tadi ya. Dan maksud hikmah ini ialah tiada sesuatu pun kekal bersamanya pada kekalan, sebagaimana tiada sesuatu pun bersamanya pada azali, kerana sabit keesaannya. Kerana Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu dia esa. Esa ni boleh kita terjemah tunggal yang tidak berbilang. Kalau kita kata aku ada anak tunggal, tunggal tu boleh dibilang satu kan, sebab dia tak ada adik-beradik, kita kata dia anak tunggal, dia lah seorang-seorangnya anak aku. Tapi Allah itu ahad, itu bukan maksudnya tunggal yang satu. Tunggal itu yang tidak boleh dibilang, tunggal yang tidak berbilang. Ya. Kalau kata Allah itu tunggal tidak berbilang, ahad, maka tidak ada sesuatu yang boleh berserta dengannya. Kerana apa? Kerana Allah itu ahad. Ya. Kalau ada dua, tiga dan seterusnya, makna dia lemah. Oleh kerana ada orang tanya, boleh ke Allah Ta'ala menciptakan Tuhan? Tuhan? Tak. Allah ciptakan Tuhan. Ya boleh, tapi perkara itu tak akan berlaku. Kerana mana mungkin ada dua, tiga dan seterusnya, kerana adanya dua menunjukkan kelemahan. Dan perkara itu tak akan berlaku lah. Dalil dah jelas dah, Qul huwallahu ahad. Maka takkan ada dua dan tiga dan seterusnya. Kalau ada dua, lemah. Contoh, kalau syarikat, company, tapi biasanya sendirian berhad ni dia perkongsian. Bila perkongsian, nama pun syarikat kan. Syarikat ni syarikat lah, dia mesti ada rakan niaga. Syarikat ni dia tak boleh satu kepala kan. Sebab contoh rakan kongsi, dia ada dua kepala, menunjukkan kelemahan. Satu saja tak kuat, dia kena dua, gabung dua baru kuat nak buat keputusan. Ya. Tapi Allah tidak begitu. Dialah satu-satunya. Allah tidak ada dua, tiga dan seterusnya. Ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ngaji surah Al-Ikhlas itu pun dah cukup hebat dah sebenarnya ya. Suratul Ikhlas itu cukup hebat. Semua orang hafal surah itu. Tinggal lagi kita betul-betul mengambil manfaat daripada surah itu. Surah Al-Ikhlas kan. Dan kita maklum, kalau tuan-tuan tahu, suratul Ikhlas itu telah ramai yang Islam kerana surah itu. Termasuklah di negara kita juga ada ya. Mungkin saya pernah sebut nama dulu ya. Di negara kita sendiri ada. Mana saya dengar dalam radio IKIM, ada perkongsian daripada seorang akak ni ya. Saya pun tak ingat nama dia apa. Dia dulu adalah salah seorang penganut agama Kristian Tega. Dia ni kalau agama Kristian ni, dia ni kita kata macam ustazah lah. Bukan calon-calon orang lah. Dia faham Bible dan sebagainya. Tapi dia masuk Islam kerana apa? Kerana surah Al-Ikhlas. Dia cerita macam mana dia Islam, kerana satu hari dia saja buka terjemahan Al-Quran. Dia tak pandai baca Quran, dia tengok maksud saja. Nak jadi cerita, dia selak surah Al-Ikhlas. Dia baca terjemahan je. Katakanlah dialah Allah yang Esa. Dia kata bila baca ayat tu, otak dia mari jam. Fikiran jadi jam. Sebab apa? Sebab dia mula melihat agama Kristian yang dia faham, Tuhan itu dia ada God of Father, ada ada Son of God ya?
Kemudian ada spirit. Kalau ada Tuhan Bapa, ada anak Tuhan Bapa. Ya, Tuhan Bapa ada anak Tuhan, ya. Kemudian kalau Tuhan naik ke langit, maka yang mentadbir dunia ini adalah spirit. Jadi benda tu agak complicated kerana lemah lah. Kenapa bila Tuhan naik ke langit kena ada yang lain pula nak mengurus? Jadi itu menunjukkan kelemahan. Hadirin sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia kata dengan surah Al-Ikhlas ayat pertama saja telah membuka hatinya untuk mengenali Islam, akhirnya masuk Islam. Itu cerita betul tu. Seorang kenalan saya, dia jemaah tabligh, ya. Jemaah tabligh ni kan selalu keluar 40 hari, ada yang 4 bulan dan sebagainya. Dia keluar saat dia pergi negara yang bukan Islam, dan dia masuk di kawasan pedalaman. Dalam kawasan pedalaman, tuan-tuan, dan dilihat ada satu kampung ni yang terpencil, ada sebuah gereja. Dia masuk buat usaha dakwah dalam tu. Maka bila dia tengok, rupanya gereja tu, tuan-tuan, dah jadi masjid. Dah jadi masjid, dah convert into masjid. And then dia interview orang kampung tu, macam mana this church become as a masjid, macam mana dia datang jadi masjid. And then orang kampung pun cerita, dia kata sebenarnya itu hari ada seorang Muslim, ada seorang pendakwah Muslim datang ke kampung kami, dan dia kumpulkan orang kampung dalam gereja ni. Lalu dia bacakan satu ayat, satu surah daripada Al-Quran, dan kami pun bersoal jawab dengan surah itu, berdialog, berdiskusi tentang surah itu, dan akhirnya kami pakat-pakat orang kampung ni masuk Islam secara beramai-ramai. Maka saya tanya dengan sahabat saya ni, apa yang pendakwah Islam datang kampung tu, dibaca surah apa sampai boleh orang masuk Islam ramai-ramai tu? Dia kata, apa yang dikatakan oleh orang kampung itu ialah surah yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Saya kata surah itu je ke? Surah itu je. Surah itu pendek je, 4 ayat kan, tapi menyebabkan boleh menarik orang masuk Islam. Itu surah Tauhid tu, ya. Kalau kita kaji dengan mendalam surah tu, sangat powerful, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Zarruq berkata, tiada sesuatu pun bersertanya yang bersifat kekal, sebagaimana tiada bersamanya pada azali, kerana dialah yang Maha Esa. Ini menguatkan lagi bahawasanya Allah itu sejak azali, dialah Allah. Tidak ada awal, tidak ada akhir, maka tak boleh ada sesuatu bersamping dengannya. Ya, tak ada. Nak kata Allah itu maha besar. Macam mana kita nak faham Allah itu maha besar? Besar macam mana? Allahu Akbar, Allah maha besar. Macam mana kita nak faham maha besar itu macam mana? Kalau kita tengok bumi ini besar, boleh tak kita bayangkan Allah ni besar bumi? Tak boleh. Kerana Allah tidak terikat dengan saiz. Kan? Saiz besar kecil itu tidak. Sama juga Allah ada sebut kan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Jadi tangan Allah ni tak boleh kita dok bayangkan rupanya macam tangan kita, ya. Allah itu maha melihat. Melihat Allah tu macam mana? Macam mata kita ke, mata binatang ke, mata dinosaur ke, mata, tak boleh kita kata begitu. Kerana yang pastinya mudah kita kata Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar. Mendengar ke mana? Pakai telinga kita ke? Tak ada. Kerana telinga ini makhluk, mata ini makhluk, ya. Saiz itu makhluk, kaki, tangan semua makhluk. Maka Allah tidak boleh berserta dengan makhluk-makhluk ini, ya. Maka cukup kita kata Allah itu maha besar. Besar macam mana? Tak perlulah kita fikir jauh sangat, ya, nanti pening kepala kita. Kita beriman Allah itu Esa. Kadang-kadang mungkin terlintas juga dah, kalau Allah ciptakan bulan bintang, jadi siapa yang ciptakan Allah? Kan? Kadang-kadang terlintas juga pemikiran macam tu. So kalau kita terlintas begitu, cepat-cepatlah cakap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duk layan sangat, tak jadi cerita. Kan? Sebab akal kita dia ada limitation. Ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh fikir.
Ya. Ada benda kita boleh fikir. Nak kata benda yang boleh fikir tuan-tuan, nak tengok kipas berjalan ni, rasa angin. Mana angin tu? Cukup itu pun dah tak tahu nak fikir macam mana dah. Mana mari angin ni? Kipas ni pusing, ada angin. Angin tu mana dia? Nampak tak nampak tuan. Tapi ada tak angin? Kita mengatakan dia, aku rasa angin. Mana anginnya? Mana nampak? Benda ini pun kita tak boleh nak fikir jauh-jauh sangat. Apatah lagi nak fikir tentang Allah itu maha besar dan sebagainya. Allah di mana? Itu lagi jauh. Electricity kan, elektrik ada. Macam mana ada aliran elektrik tu? Mana mari ni kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi nak kata akal kita ada perkara yang boleh dipikir, ada benda yang tak boleh fikir. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran tuan-tuan kan, baca Al-Quran kalamullah itu, duk guna akal kita pun lama-lama tak boleh buat, akal kita tak boleh timbang. Dia akal ni dia ada timbangan dia. Kita kata kalau kalau kita nak timbang seekor gajah, maka tidak boleh kita timbang menggunakan timbangan emas. Melingkup habislah timbangan emas tu, penimbang tu tak. Tak sesuai. Gajah tu berat, maka guna timbangan yang sesuai. Penimbang dia mungkin kalau timbang kelapa sawit tu mungkin dah boleh timbang, main tantan kan. Nak timbang emas tak boleh timbang guna timbang kelapa sawit tu. Dia tak boleh baca, tak sesuai. Maka akal kita pun macam tu. Akal kita contoh ibaratnya macam penimbang emas tu tuan-tuan. Itu yang boleh kita timbang. Setakat emas berapa gram, 1 gram, 10 gram, 1 kilo mungkin boleh lagi lah. Tapi mari main tantan, tak adanya orang main beli emas main tantan tuan-tuan kan. So akal kita begitu. Nak timbang gajah guna penimbang akal kita tak mampu. Sebab tu lama-lama kita main pening. Kita mengaji sifat 20 tu pun tuan-tuan kan, 20 je bukan banyak pun. Sebenarnya sifat Allah tu banyak daripada itu, lebih. Tapi 20 tu pun dah membadai, itu pun tak habis-habis lagi kan. Itu pun duk bahas, kadang-kadang duk pening macam mana nak faham ya? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jika ditanya di manakah Allah, nampak? Kalau kadang-kadang ditanya, kadang-kadang orang tanya, kadang-kadang kita yang tanya diri kita sendiri, di manakah Allah? Jawabnya, sebelum diciptakan tempat. Jika ditanya di manakah tempat, jawabnya, sehingga begitulah dia sekarang. Nampak? Sebab tempat tu kan makhluk. Kalau nak tanya tentang tempat, it's okay. Sehingga begitulah dia sekarang. Okay. Mana letaknya Masjid Al-Irsyad ni? Dekat sini lah dia. Mana tempat dia? Sini lah dia. Tengok dia punya latitude, longitude dia apa kan. Boleh. Oh macam mana nak cari ni ya? Tengok kat peta, tengok kalau orang baca tanah ni, mana lah geografi. Oh lokasi dia sini. Bacaan tepat. Sini lokasi dia. Mana? Di situlah dia tak lari dah. Masjid Al-Irsyad dekat USJ 1, dekat sini lah dia. Tak ada tiba-tiba esok tiba-tiba pindah kat USJ 2 pula. Tak ada tiba-tiba dekat sinilah dia. Ya. Maka kalau ditanya Allah itu dicipta sebelum diciptakan tempat. Ini tempat masjid ni, tanah kita ni makhluk. Di situlah dia adanya makhluk. Di sinilah Masjid Al-Irsyad, di sinilah tempat dia. Tapi kalau Allah ditanya di mana Allah? Allah tu sebelum diciptakan tempat lagi. Sebelum diciptakan tempat. Tempat ni macam-macam kan. Bumi, Mekah, Madinah, bulan, bintang, semua tempat. Jadi sebelum diciptakan itu. Itu pun sudah membadai. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata penyair, falam yabqa illa al-haq lam yabqa kain. Fama samma majmu'un wala samma bayin. Bidza jaa burhanul ayan fama ara. Bi'ainayya syai'an ghairahu idza u'ayinu. Maka tiada kekal kecuali yang hak, begitu juga tiada kekalnya makhluk. Tiada di sana yang terkumpul dan tiada di sana yang terpisah. Dengan ini datang bukti nyata sedangkan aku tidak lihat sesuatu yang lainnya dengan mataku apabila aku melihat. Kita ambil kat situ. Maka tiada kekal kecuali yang hak. Ya?
Tak ada benda yang kekal melainkan yang hak, yakni Allah. Begitu juga tiada kekalnya makhluk. Makhluk tak kekal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hikmah ini Ibnu Athaillah mengambil lafaznya daripada hadis-hadis Nabi. Antaranya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairah. Allah, adanya Allah dan tidak ada sesuatu selainnya. Itu saya sebut tadi kan, Ibnu Athaillah dia mengambil kata hikmah ni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Inilah hadis yang dia ambil. Hadis yang lain Nabi sebut, Nabi bersabda, kana Allahu tabaraka wa ta'ala qabla kulli syai'in. Adanya Allah sebelum adanya setiap sesuatu. Hadis yang lain, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Adanya Allah dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Inilah antara hadis-hadis sebagai penguat kata hikmah yang ke-37 ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pada kata hikmah yang ke-38. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi fi darain. Yang ke-38 kata pengarang kitab ini, la tata'adda niyyata himmatika ila ghairihi fal karim la tatakhattahu al-amalu. Ni cantik juga kata hikmah ni ya. Kata Ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah ta'ala, jangan melanggari atau melampaui niat tujuanmu, yakni hasrat harapanmu kepada selainnya. Maka Tuhan yang maha mulia itu tidak dapat dilangkaui oleh sesuatu harapan, yakni angan-angan. Mafhumnya begini tuan-tuan. Apabila kamu tumpukan himmah dan cita-cita kamu kepada sesuatu yang kamu ingin mendapatkannya, maka hendaklah kamu kembali atau serahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya janganlah kamu bergantung kepada yang lainnya, kerana Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa bersifat pemurah. Jadi digunakan kalimat himmah ya. La tata'adda niyyata himmatika. Himmah ni iaitu kita kata macam satu cita-cita, impian, matlamat, harapan. Yang mana cita-cita ni besar. Dia ada sangkut paut dengan niat-niat kita. Dia apa nama? Kita punya niat ni dia ada beberapa tingkatan. Ada yang disebut sebagai hamma, ada yang disebut sebagai azam, dan ada beberapa lagi ya. Ini antaranya. Dia kekuatan dia, tengok ya, ada niat kita yang dia tak kuat, sekitar 10%, 20% ya. Yang ini kita kata kita tak ambil kira lah benda ni. Sebab tu saya katakan tadi, kadang-kadang kita terfikir, ish, Allah tu kat mana? Fikir pemikiran begitu kadang-kadang dia mari, tapi dia tak kekal lah. Kita ucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dah kita lepaskan dia. Dia insya-Allah tak ada apa-apa kesan. Mari sekejap terfikir, dia berbisik-bisik kan dia. Dia benda tu biasa berlaku dalam hidup kita. Kita lepaskan dia, dia tak kuat. Contohnya aku nak mencuri, teringin nak mencurilah. Tapi dia tak kuat pun, mungkin 10% je. Tak betul pun. Jadi benda itu kita tak ambil kira. Niat yang macam ni sebahagian ulama kata tidak dikira sebagai dosa dan pahala, dikira tak ada apa-apa. Ya. Walaupun kita tahulah Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran, walaupun sebesar zarah, sama ada kebaikan ataupun keburukan akan diambil kira. Tapi ada sebagian ulama dia menyebutkan bagi pula tingkatan-tingkatan ni, ada yang dikatakan kira tu macam mana? Kerana berdasarkan hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, idza hamma 'abdi bi sayyi'atin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah wa in amilaha faktubuha lahu sayyi'ah wa in taba famhuha anhu. Okey ya. Itu kata Allah, ni hadis ya. Hadis kursi. Allah Taala berfirman, apabila hamba aku ini hamma sama dengan pengarang kitab ni disebut himmah ya, lebih kurang sama. Hamma tu apa maknanya? Kenapa Allah menggunakan perkataan idza hamma abdi? Hamma tu maknanya ialah niat. Niat melakukan, bila sekiranya hamba aku berniat untuk buat satu kejahatan. Ayat tu ulama bahaskan,
Apakah yang dikatakan niat jahat ni macam mana? Yang dianggap sebagai dosa pahala ni, bila mana niat itu kekuatan dia melebihi 50% ke atas. Perkataan hamba tu, dia kuat lah ya, dia strong, niat yang kuat. Contohnya Allah Ta'ala kata apa? Bila hamba aku berniat melakukan kejahatan, lalu dia tak jadi buat, maka Allah suruh malaikat tulis baginya 1 pahala. Bila mana hamba aku dia berniat nak buat jahat, lalu dia buat kejahatan tersebut, tulislah baginya 1 dosa. 1 dosa ya? Kalau dia bertaubat, Allah kata bersihkan dosanya, Allah ampunkan. Okey, kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah wa in 'amilaha faktubuha bi'ashrati amsalha ila 700 dhi'fin. Bila mana hamba-Ku berniat melakukan kebaikan, tadi buat jahat, yang ni niat buat baik pula. Bila mana hamba-Ku niat buat baik, lalu dia tak jadi buat, maka baginya 1 pahala. Apabila hamba-Ku berniat buat baik, kemudian dia buat kebaikan tersebut, Allah kata tulis baginya 10 hingga 700 kali ganda pahala. Ada beza ya, dia punya sifir dia. Niat buat jahat, tak jadi buat, 1 poin, 1 pahala ya. Niat buat jahat, kemudian buat, 1 dosa. Itu sifir dia. Kalau taubat, habis padam balik, tinggal kosong. Gitu ya. Kalau buat baik pula, sifir dia lain sikit. Niat buat baik, tak jadi buat, 1 poin. Sama macam tadi ya. Niat buat baik, tak jadi buat, 1 pahala. Niat buat baik, kemudian buat, sifir dia canggih sikit, 10 hingga 700 poin. Ya? Tapi tengok pula kat situ, yang dikatakan 700 pahala tu bukan 700 tepat. Itu syarah ulama tentang hadis tu. Bukan 700 tepat, tetapi adalah tidak terkira banyaknya. Mana katanya kalau niat buat baik kemudian buat, pahalanya tak tahu banyak mana. Itu yang kita kata paling baik jawapannya macam tu, tak tahu. Tapi kalau ambil 700 pun dah baik dah. Cuma ulama mengatakan kalau niat buat jahat tadi tak jadi buat, yang dapat pahala tu ialah bila mana dia tak jadi buat kerana takutkan Allah, bukan takut makhluk. Contoh, ada seorang hamba Allah ni, dia pencuri. Dia niat, aku nak mencuri ni, aku nak pecah tabung masjid lah. Niat dia tu kuat, bukan 10%, 20%. Niat dia lebih 50%, dia kuat. Di situ baru dinilai sama ada dosa pahala. Ya. Kemudian dia pun start enjin motor, dia nak datang masjid, tengok-tengok ada roadblock. Allah, kita ada pula polis ni. Dia patah, dia tak jadi mencuri, patah balik. Ulama kata kalau begini tetap dikira dosa, sebab dia takut dengan polis. Bukan dia tak jadi mencuri itu sebab kerana takut polis. Sebab polis tu makhluk, maka tetap dikira dosa. Yang dikatakan dapat pahala ni kalau dia takut kerana Allah. Dia dah kuat nak mencuri ni, dia start enjin motor nak pergi, sampai kat masjid, tak boleh lah mencuri ni, ya, berdosa, Allah marah ni. Tak jadi dia, patah balik. Itu dapat pahala. Itu kata ulama begitu ya, bukan semestinya tak jadi itu ya. Tapi masalah kalau buat baik pula, buat baik tak jadi buat, dapat pahala. Nak pergi masjid lah, tak jadi pergi masjid, dapat pahala. Niat nak sedekah, tak jadi sedekah, dapat pahala. Tapi masalahnya niat tu 10 tahun. Niat 10 tahun tak sedekah-sedekah, itu lain pula cerita ya. Sama juga tuan-tuan ya. Niat buat baik tadi tengok, bukan sekadar main-main lah niat itu buat tak tahu, kira kadang-kadang mungkin tak dapat apa-apa. Tapi nak cerita banyakkan niat buat baik, tak rugi. Sebab niat baik ni kadang-kadang dia jadi doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. So makna kata banyakkan niat buat baik. Niat buat jahat dia rugi, niat buat baik dapat pahala. Contoh nak pergi masjid, tengah-tengah pergi masjid, ada sakit perut pula kan. Aduh, sakit perut pula, Allah, tak dapat pergi masjid. Jangan risau, dapat pahala.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak cerita dekat sini penggunaan kalimat himmah tu ya. Makna di sini jangan kita melangkaui niat kita, cita-cita kita, matlamat harapan kita. Ya, kita ada impian. Masing-masing ada impian kan. Kalau tanya seorang-seorang ni macam-macam kan. Cita-cita apa? Oh, impian saya besar. Kan. Kita nak itu, nak ini, nak macam-macam impian kita. Tapi jangan kita meletakkan cita-cita kita itu, angan-angan kita ke impian kita tu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah tidak dapat dilangkaui dengan cita-cita kita, impian dan sebagainya. Contoh, kita nak jadi jutawan. Salah ke? Tak salah. Apa saja yang kita kata dalam ruang lingkup kita, tak ada salah minta. Ya Allah, jadikan aku jutawan yang beriman. Silakan doa, tak salah. Ya. Dalam bab doa tak ada masalah. Dalam bab doa ni tak boleh kita minta benda-benda yang mengarut lah, yang di luar kotak akal kita, ya, yang tak logik. Ya Allah, jadikan aku Superman. Itu tak logik lah. Itu tak logik. Maka itu melanggar adab. So doa, ya Allah, jadikan aku jutawan yang beriman. Okey, tak ada masalah. Tapi jangan meletakkan impian itu besar daripada Allah. Contoh, kita kata aku nak jadi jutawan. Niat tu besar dan kita sungguh-sungguh kan. Sungguh-sungguh nak. Bila kita sungguh-sungguh buat, kita sungguh-sungguh nak, kita akan kejar benda tu. Kejar. Kalau orang yang tengah terdesak, dia nak benda tu, dia akan buat apa benda juga untuk dapatkan benda tu. Sebab dia impian dia besar. Ada orang impiannya mungkin tak besar, dia angan-angan kosong. Tapi ini nak kata himmah ni impian yang cukup kuat. Dan dia akan bertindak untuk dapat benda tu. Cuma tindakan tu kena perhatikan. Sama ada kita langgar semua benda ataupun kita tetap meletakkan Allah tu sebagai Tuhan kita. Contoh, dia nak jadi jutawan, dia pergi ambil rasuah, dia ambil riba, dia langgar semua benda. Apa benda saham halal haram pun dia langgar habis. Sebab dia nak capai jutawan tu. Dapat tak? Yes, dapat. Tapi di sini Allah cukup murka. Kerana apa? Kerana kita ni biadab dengan Allah. Biadab. Analoginya macam ni tuan-tuan ya. Saya ni ada anak. Anak saya katakan dia 7 tahun ya. 71 ni ketemu mayis dah, dia boleh beza baik buruk. Satu hari anak saya ni, biasanya kalau kita pergi mall ke supermarket, kedai ke, bila dia nak mainan, nak apa-apa, dia akan minta dengan saya. Sebab saya ni ayah dia. Normal kan macam tu kan? Anak minta dengan ayah tu biasa. Abi, nak beli ni Abi? Ambil lah, ambil. Abi bayar. Abi nak mainan ni boleh? Ambil lah. Itu normal kan? Sebab minta ke ayah. Normal lah. Satu hari tuan-tuan, saya pergi ke satu mall, satu supermarket. Masuk, saya pegang dengan anak berjalan dua ni. Sampai kat satu tempat mainan budak-budak ni. Dia capai mainan tu, saya ada sebelah dia dan dia tahu saya ada dengan dia sebab datang sekali dengan dia. Lepas tu dia pun ambil mainan tu, dia lalu depan saya, dia pergi dekat orang lain. Ada seorang brother kat situ, dia pegang tangan brother tu. Bang, boleh tak tolong bayar mainan saya ni? Saya nak mainan ni. Mamat tu kata, ni anak siapa pula ni? Tiba-tiba minta kat aku ni, nak kata anak aku tak rupa aku. Kan, memang bukan anak dia lah. Anak sendiri kita kenal kan. Ni siapa ni? Tengok ke kanan, tengok ada kelibat saya. Tengok muka anak ni macam muka saya kan? Ini anak tuan ke? Anak saya tu. Kenal pula kita. Oh, ini Ustaz Hasan ni. Oh, yalah anak saya tu. Tengok mainan tu, bola RM2.50. Ustaz tak boleh nak bayar ke RM2.50 ni? Sampai anak minta ke saya. Malu kita kan, malunya aku kan. Tapi malu satu hal lah. Lepas tu saya pegang tangan anak saya, mainan tadi tak jadi. Apa pun tak jadi beli hari tu. Saya tarik tangan anak saya masuk dalam kereta. Saya marah anak saya. Saya marah sebab apa tuan-tuan? Marah satu, pasal malu lah satu hal. Yang kedua, marah tadi bukan apa, nak bagi tahu perbuatan dia tadi tu biadab. Sebab bukan ke contoh anak kita angah. Angah tahu dah Abi ada kat situ. Selalu nak mainan apa kan minta dekat Abi. Kenapa minta ke orang lain?
Lainlah kalau Abi tak ada kat sini, Abi ada kat situ dekat je sebelah tu, takkan tak nampak. Tapi dia kata nampak, tapi saja buat-buat tak nampak. Amboi biadabnya. Sebab saya ada kat situ, saya nampak dia pergi minta ke orang lain. Kalau saya tak nampak, tak apa. Sebab biadab perbuatan tu. Di hadapan ayah kamu sendiri, kamu buat macam tu, menjatuhkan maruah air muka ayah. Nak katanya begitulah, lebih kurang maksud dia. Kita ni nak impian besar, tapi kita besarkan impian tu lebih daripada Allah. Allah dah tengok kita ni. Lah kau nak jutawan, aku boleh bagi. Betul yang pergi minta, pergi main judi tu pasal apa? Yang pergi ambil riba tu pasal apa? Kan dah tahu benda tu aku tak suka. Kau pergi minta tolong dengan riba tu kenapa? Yang pergi jumpa Tok Bomoh tu pasal apa? Yang pergi duk ramal nasib pasal apa? Aku yang bagi semua benda tu. Itu kita kata biadab tu. Oh dah tahu nak yang bagi tu Allah. Kau pergi minta kat orang lain, minta kat makhluk. Itu riba tu kan makhluk, judi tu kan makhluk, rasuah tu makhluk. Bagi ampu sana sini dia tu makhluk. Mintalah kat aku. Itu maksud dia. Kerana apa? Kerana Allah tu kan maha mulia. Itu kata ulama ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah itu, kalau kita ada satu syair Arab ya, disebut Allah itu kalau kita minta dia lagi suka, sedangkan makhluk bila diminta lagi dibenci. Nah, makhluk manusia lah, kalau kita minta dengan sesama manusia, mula-mula okey, tapi lama-lama naik muak kita kan. Dia lagi, dia lagi, dia lagi. Terus kata orang lain, anak sendiri minta ke kita. Selang sejam minta, selang sejam minta. Lama-lama kita pun naik angin. Apa yang minta sejam sekali, minta sejam sekali ni? Kita pun marah tak? Sebab perbuatan suka meminta tu manusia tak suka. Lama-lama naik muak tuan-tuan. Orang rumah bersama isteri, orang yang kita sayang. Tapi kalau sejam, abang nak emas abang, setiap sejam minta emas. Dia ni daripada sayang dia benci pula kita. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tak macam tu. Minta setiap masa lagi dia suka. Kalau tak minta, sombong kita. Ya? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kadang-kadang ada orang, ada mana? Allahumma salli ala Muhammad. Sana ke? Sikit lagi. Ada seorang akak tu kata, ustaz, saya doa tak makbul. Saya doa suami saya supaya dia rajin solat, tapi tak solat-solat dia. Saya kata, akak, sebenarnya bukan tak makbul, tapi kadang-kadang Allah tangguhkan kerana Allah suka akak selalu minta kat dia. Kalau Allah bagi permintaan akak tu cepat makbulnya, nanti akak tak doa macam tu lagi dah. Tapi selagi tak dapat, selagi tu akak akan sungguh-sungguh berdoa. Allah suka akak minta banyak-banyak. Tapi kalau Allah bagi nikmat tu cepat, nanti akak dah tak doa macam tu lagi dah. Kan? Nampak tak? Sebab Allah suka kita meminta dengannya, selalu mengadu, merintih, merayu kepadanya. Ya, kerana Allah suka mendengar rintihan hamba-hambanya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi mungkin sekadar itu saja kot, insya-Allah ya. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu atas kekurangan kelebihan bagi saya sendiri, minta maaf sahaja dan silap. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar daripada kata hikmah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi al-hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.